Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-55. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-85 dan 86 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Limpah kurniaan Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu daripada yang kamu ambil secara haram itu. Jika betul kamu orang yang beriman dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa penggunaan kalimah Al-Qist iaitu adil sama dengan kalimah Al-Adlu. Ramai ulama yang berpendapat bahawa dua kalimah ini membawa makna yang sama. Manakala ada juga sebahagian ulama yang membezakan keduanya kerana kalimah Al-Qist adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih dan keadilan tersebut cenderung untuk memberikan kesenangan kepada semua pihak. Sementara itu perkataan Al-Adlu bermaksud melakukan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga orang lain serta keadilan tersebut juga tidak mesti menyenangkan kedua belah pihak. Dalam urusan jual beli, timbangan dan sukatan barangan perlulah mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak dan kerana itulah ayat ini menggunakan kalimah Al-Qist. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan mengenai kepentingan bersikap jujur dalam urusan timbangan seperti mana firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin ayat pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besar bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup dan sebaliknya. Apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kalimah tabkhasu bermaksud kamu mengurangkan, yang berasal daripada kalimah bakhs yang bermaksud kekurangan, berpunca daripada penipuan. Ibnu Arabi seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibn Ashur mendefinisikan kalimah ini dengan makna pengurangan yang berpunca daripada celaan atau memburuk-burukkan sesuatu sehingga menimbulkan rasa kurang senang.
atau penipuan dalam nilaian atau penipuan yang dilakukan dalam timbangan dan sukatan sama ada melebihkan atau mengurangkannya. Kalimah ta'sau berasal daripada perkataan asa dan asa, iaitu kerosakan atau menyegerakan perbuatan kerosakan. Penggunaan kalimah ini bukan bermaksud larangan menyegerakan perbuatan kerosakan, akan tetapi membawa maksud larangan untuk melakukan kerosakan dengan sengaja. Penggunaan kalimah ini memberikan isyarat bahawa perbuatan yang terburu-buru dan dilakukan dengan menurut hawa nafsu tidak memberikan kebaikan melainkan kerosakan semata-mata. Seterusnya kalimah baqiyah. Baqiyatu mengandungi banyak makna seperti perkataan yang selari atau berlawanan dengan makna kerosakan. Apabila ayat ini difahami dengan kata daripada makna tersebut, maka ayat ini lebih tertumpu kepada sesuatu yang berterusan dan tidak berkesudahan, bukan kepada sesuatu yang bersifat sementara dan akan fana. Walau apapun makna yang anda pilih untuk dipadankan pada kalimah baqiyah, maka perkara yang pasti adalah kebaikan yang diraihkan ini merangkumi kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam ayat ke-85 dan 86 surah Hud ini merupakan sambungan daripada larangan untuk mengurangkan sukatan dan timbangan dalam urusan jual beli. Maka Nabi Shu'aib AS menegaskan pula kepada kaumnya untuk menyempurnakan timbangan dan sukatan mengikut hak yang sebenar. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah mengikut kemampuan kamu sukatan dan timbangan dengan adil dan jangan kamu kurangkan manusia, iaitu melakukan penipuan dengan mengambil akan benda-benda yang menjadi haknya. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Limpah kurnia Allah, iaitu pelbagai anugerah yang diperoleh secara adil dan jujur kepada kamu lebih baik bagi kamu daripada yang kamu ambil secara haram itu. Jika betul kamu orang yang beriman dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ayat in kuntum mu'minin bermaksud jika kamu orang mukmin. Ayat ini difahami oleh ramai ulama sebagai isyarat untuk mendapatkan kebaikan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dalam konteks ayat ke-85 dan 86 surah Hud ini, jelas sekali digambarkan bagaimana kebaikan sesuatu rezeki yang kamu perolehi itu akan dikira sempurna seandainya didapatkan dalam usaha dan cara yang jujur dan terhindar daripada sebarang perbuatan yang berunsur penipuan. Mungkin kesenangan yang diperolehi hasil daripada perbuatan yang haram itu akan menjadikan hidup kamu mewah dan terlihat sangat indah. Namun ketahuilah sesungguhnya kesenangan dan kemewahan yang sebenar adalah datang daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika diperhatikan mengenai cara Nabi Shu'aib AS mengajar umatnya melalui kumpulan ayat-ayat ini, maka terzahirlah bahawa baginda Nabi Shu'aib AS sangat menekankan kepada keperluan untuk memperhatikan 3 hal yang paling utama. Perkara pertama adalah mengenai kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Taala serta hanya melakukan ibadah semata-mata untuknya. Kedua adalah sentiasa memperbaiki diri dan sedaya upaya untuk melakukan pelbagai amal kebajikan, memajukan ekonomi dan menjauhi segala perkara yang mendatangkan kerosakan. Dan yang ketiga adalah menghindarkan diri daripada keburukan yang sangat berluasa ketika itu, iaitu penipuan dan timbangan dan sukatan barang jualan. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-85 dan 86 surah Hud ini dengan memberikan pengertian bahawa Nabi Shu'aib AS melakukan usaha dakwah kepada akidah tauhid uluhiyah dan rububiyah. Selain turut menyeru kaumnya supaya menjaga dan mempertahankan kehormatan dan kesucian agama dengan cara mencari rezeki yang halal dan menjauhkan diri daripada terlibat dengan pelbagai perbuatan maksiat lain seperti melakukan penipuan dalam bermuamalah dan berinteraksi ketika menjalankan urusan jual beli. Hal ini kerana perbuatan tersebut dapat memberikan kesan yang sangat buruk kepada perkembangan dan kemajuan masyarakat dan negara. Menurut Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-85 dan 86 surah Hud menyatakan bahawa ayat ini membicarakan mengenai sikap jujur yang diinspirasikan daripada kisah Nabi Shu'aib AS. Ayat ke-85 surah Hud berkisah mengenai 3 ajaran agama Islam yang universal
dan boleh digunakan dalam kehidupan segenap masyarakat, iaitu bersikap adil dalam setiap urusan, tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengambil haknya, dan jangan juga membuat kerosakan dan kejahatan di dunia ini. Seterusnya, pada ayat ke-18 surah Hud menceritakan pula mengenai kurniaan Allah Subhanahu Taala yang halal itu lebih banyak dan baik berbanding perkara yang haram. Allah SWT mengajarkan sifat-sifat yang menunjukkan kebaikan seperti sifat pemurah dan arif dalam mengendalikan sesuatu perkara melalui pensyariatan. Hukum hakamnya telah memberikan manfaat yang sangat besar kepada jiwa manusia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-85 dan 86 surah Hud menyatakan bahawa Nabi Shu'aib AS menyeru kaumnya dengan menyebut wahai kaumku, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kaumnya yang juga merupakan saudara kandung baginda sendiri. Baginda berpesan agar sentiasa menghindarkan diri daripada terlibat daripada penipuan dalam urusan jual beli dengan mengurangkan sukatan dan timbangan barangan jualan kerana mampu memberikan kesan yang sangat buruk kepada sektor ekonomi dan pemikiran masyarakat. Sesungguhnya keuntungan yang halal itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, walaupun dalam kuantiti yang sedikit berbanding dengan pendapatan yang banyak, namun diperolehi melalui cara yang haram. Keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT itulah yang menjadi keutamaan dan kebaikan sepanjang hayat. Sila pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-85 dan 86 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat 85 dan 86 surah Hud ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sebarang perbuatan yang dianggap menipu dalam urusan jual beli, terutamanya dengan mengurangkan timbangan dan sukatan barangan jualan. Menipu dalam perniagaan ini merupakan satu perbuatan yang luas dan bukan sekadar menipu dalam timbangan. Sebagai contoh, pada masa kini yang serba moden, masyarakat pula menggunakan media sosial untuk membuat marketing bagi menarik minat pelanggan untuk membeli barangan mereka. Namun ada segelintir penjual yang menipu dalam membuat marketing, sama ada marketing secara lisan atau penulisan di media sosial dengan menulis kisah-kisah rekaan tentang sesuatu perkara, sama ada kisah rumah tangga atau kemalangan yang direka-reka. Selain itu ada juga kaedah mempamerkan keadaan yang menunjukkan perniagaannya itu dikunjungi oleh ramai pelanggan, melakukan fake review dan pelbagai lagi bentuk penipuan lain. Sesungguhnya, agama Islam sangat menegah sebarang penipuan yang dilakukan dalam urusan jual beli. Semoga kita sentiasa diberikan kekuatan untuk melakukan urusan jual beli dengan jujur agar mendapat tempat yang mulia kelak di hari akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir bagi ayat ke-85 dan 86 surah Hud ini ialah, pertama, secara umumnya agama Islam sangat mementingkan nilai kejujuran dalam semua urusan seharian. Namun begitu, terdapat banyak nas yang menyebut secara khusus sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya kejujuran dalam urusan perniagaan dan jual beli. Kedua, umat Islam perlulah menanam azam untuk menyebarkan kebenaran dan keagungan agama Islam, antaranya adalah dengan berusaha membawa manusia yang berada di dalam kegelapan untuk menerima cahaya kebenaran atau beristiqamah dalam menerima kebenaran, walaupun tugas itu merupakan satu pekerjaan yang amat berat. Namun begitu, pekerjaan yang mulia, inilah merupakan pekerjaan para Nabi dan Rasulnya, iaitu membawa manusia ke jalan hidayah. Sesungguhnya pahala yang amat besar dijanjikan Allah kepada orang yang berjaya mengislamkan atau membantu usaha mengislamkan seseorang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fusilat ayat ke-33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.